bahasa yang dia pakai kadang-kadang. Saya tak faham pun waktu itu kan. Apa dia? Ya, dia kata ini orang balik bayar. Garang saya kata ini bahasa apa pula balik bayar, kita tak faham. Yelah. Dia tak terus minta ke Tuhan dia. Tak ada. Okay. Tak ada adab. You kena kasih Tuhan makan dulu. Oh, tu yang ada buah orange. Buah orange. Oh. Adalah ayam kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam episod kedua di Sembang Kopi podcast ikhlas.com. Dan Alhamdulillah, sebelum ni kita dah start dengan episod 1 dengan host lain. Tapi Alhamdulillah hari ni ada semua dengan saya, Salman, host bagi hari ini. Dan insyaAllah kita ada very special guest pada hari ini. Sebelum tu izinkan saya macam biasalah, kita kenalkan diri kita dulu, ikhlas.com. Jadi ikhlas.com ni apa? Kita merupakan sebuah Islamic lifestyle platform. Kita ada apps, kita ada website. Dan dalam perkhidmatan kita ada tempat bayar zakat, bayar fidyah, umrah, pelancongan Islamik, sedekah dan pelbagai lagi. Untuk info lebih lanjut, semua boleh pergi layari ikhlas.com ataupun boleh download dekat apps ikhlas.com, insyaAllah. Terbaik daripada ikhlas.com. Semua kemudahan untuk masyarakat Islam ada dekat dalam situ. Jadi insyaAllah, tanpa melengahkan masa lagi, saya hari ni agak excited sikit. We are very honoured untuk ada kita punya special guest pada hari ini. Saya kenalkan Datuk Sheikh Hussein Yi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni hao ma. Han hao. Saya dah tahu ni hao ma tu, jawab tu saya dah pening lah. Alhamdulillah. Jadi masya-Allah, Datuk Sheikh Hussein Yi yang tak asing lagi, bukan kat Malaysia saja, dekat antarabangsa sekalipun. Kita banyak dengar Datuk Sheikh Hussein Yi ada conference lah dekat luar negara, ada dijemput. Sebelum ni pun pernah berada di Hong Kong, berkhidmat di sana kan. Dan sekarang Alhamdulillah Malaysia. Sedikit saya kenalkan, Datuk Sheikh Hussein Yi juga merupakan pengerusi bagi Pertubuhan Al-Qadim di Malaysia. Dan jadi saya baru difahamkan Al-Qadim ni pun aktif juga dalam macam-macam bidang kerja dakwah. Antaranya dakwah kepada non-Muslim, kepada masyarakat, bantuan, sedekah dan pelbagai lagi. Jadi Masya Allah, kita lebih kurang lah Syekh. Syukur. Ikhlas.com kita ada juga buat sedekah, tapi tak power macam Al-Qadim lah. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah, tanpa melengahkan masa lagi, kita nak tahu sikit lah Syekh, update terkini sekarang ni tengah busy buat apa, perkembangan Al-Qadim dan lain-lain. InsyaAllah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih ke atas ikhlas.com yang jadi host saya hari ini, Brother Salman dan timnya. Bagi pihak kami, saya dengan tim saya, daripada Al-Qadim itu kalau diterjemahkan ke bahasa yang kita guna ini English, serving mankind. Jadi tugas kita ialah bagaimana kita boleh menjelaskan, menyampaikan apa itu Islam pada masyarakat yang kami panggil not yet Muslim. Kita tak panggil non-Muslim, supaya satu hari dia Muslim. Betul. Kalau kita guna non-Muslim, seakan-akan kita sudah hukum takkan masuk Muslim. Ya. Kenapa kita begitu? Kerana Allah dalam Quran ingatkan kita, ba'dal a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu maqmana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Cantik Allah gunakan ayat ini. Dia kata, kalau kamu berjiran ataupun ada orang yang belum Muslim, orang musyrikin, ya, minta pertolongan, perlindungan dengan kamu, jangan kamu pisahkan diri kamu dengan mereka sehingga kamu perdengarkan Allah kepada mereka. Perkenalkan siapa itu Allah. Kenapa Allah beritahu? Kerana mereka itu qaumun la ya'lamun. Qaumun la ya'lamun. Dia adalah orang yang tak tahu.
Bukan terus Allah kata dia itu kafir. Tidak. Dia tak tahu. Orang yang tak tahu kan ayat tu. Jadi kalau kita rasa kita tahu, maka menjadi kewajipan kita untuk berkongsi, ya, share dengan mereka. Dan kalau kita dah maklum pada mereka, mereka tidak mau terima juga Islam, jangan paksa. La ikrah fiddin. Hanya kita biar mereka hidup rasa aman bersama kita. Bila dia rasa aman, dia rasa selesa, mudah-mudahan dia jinak-jinak akhirnya dia akan dapat hidayat Allah. Itu matlamat kita, ya, approach to not yet Muslim. Dan memang telah kita usahakan dalam negeri, di luar negara. Luar negara lebih aktif, lebih banyak interfaith dialog. Ya, ada China, ada Jepun. Ya, kebanyakan kita travel to Muslim minority country, ke Europe dan sebagainya. Dan alhamdulillah hasil dari engagement kita itu boleh dikatakan ribuan orang telah memeluk agama Islam. Masya Allah. Ya, syukur, alhamdulillah. Ya. Itu menunjukkan bahawa Islam itu adalah untuk semua orang. Saya bagi contoh, ramai orang Islam sendiri keliru. Kalau kita tanya mereka, Allah itu siapa? Dia kata Allah itu Tuhan kita. Tuhan untuk siapa? Tuhan untuk orang Arab, Tuhan untuk orang Melayu, orang Pakistan, orang Turki? Tidak. Allah perkenalkan dirinya Huwa Rabbul Alamin. Dia itu Tuhan bagi alam semesta. Untuk semua orang, semua makhluk dia. Macam Nabi juga, kalau kita tanya Nabi untuk siapa? Orang kata Nabi itu untuk Islam lah. Siapa kata? Allah juga guna istilah rahmatul lil alamin. Ada ayat yang lain linnasi jami'an, untuk manusia. Tapi orang Islam umumnya sudah gagal untuk perkenalkan Allah kepada masyarakat yang belum Muslim. Itulah tugas Al-Qadim, hanya cuba mendekati dan memberi ruangan supaya orang yang belum Muslim tidak rasa ganjil dengan Islam. Masya Allah. Dan kebajikan aktiviti yang kita buatnya, dan kita adalah ongoing classes. Untuk remaja kita fokus on youth camp. Youth camp ini adalah latihan untuk character building, supaya umat Islam jadi umat yang berakhlak mulia. Tunjuk contoh yang baik. Orang kata action speak louder than word. Kan? Islam tu indah, tapi pepatah orang kata al-Islam mahjubul muslimin. Keindahan Islam telah dikaburi oleh orang yang bernama Muslim. Bila orang lihat orang Muslim tidak baik, dia anggap Islam itu tak baik. So, sebab itu orang yang belum Muslim kalau jumpa saya, dia tanya, dia komplain Muslim begini, saya kata correct, saya pun tak halang. Saya kata what you say I agree, but please remember what you are commenting is Muslim, not Islam. Saya kena jelaskan supaya mereka faham between Muslim and Islam. Islam belong to Allah. Muslim is human. Manusia ni you have the good, bad and ugly, mana-mana pun. Tapi Islam is perfect. Memang tak ada kecacatan pun, tapi orang awam tak tahu. Kerana orang Islam sendiri pun keliru. Masya Allah. Betul. Kadang orang Islam kita sendiri pun dia tak menghayati betul agama. Jadi Masya Allah, kita baru introduction saya dah sepanas dah dengar ni kan. Seronok dengar Syekh datang. Muka senang. Biasa tengok muka kawan-kawan je, tengok muka Kamil, tengok muka Ustaz Atik. Alhamdulillah ada Syekh. Tapi alhamdulillah, kita punya tajuk hari ni memang best lah. Tajuk kita adalah The Book That Has Changed the World. Alhamdulillah. So what is the book? Kita tengah sembang sebuku apa ni kan? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. That's the book. Itulah buku dia, Al-Quranul Karim. Jadi mestilah saya nak share sendiri cerita kan. Takkan saya nak cerita pasal Al-Quran saya tak tahu. Jadi Syekh, tolong bagi tahu kami sebenarnya apa itu Al-Quran sebenarnya. Muslim mungkin tahu, tapi mungkin non-Muslim tak tahu apa itu Al-Quran. Nak buat apa dengan Al-Quran ni? Nak baca sahaja ke? Hafal sahaja ke? Tafadhal Syekh. Kalau kita lihat Quran ini, nak mengenal Quran kita kena
kenal melalui apa yang Allah sebut tentang Quran. Kerana ini kitab Allah. Ini kalam Allah. Kalam Allah. Jadi artinya kitab ini bukan bikinan orang, tulisan orang, walaupun kita menulis. Tapi isi kandungannya datang daripada Allah. Ya, every single kalimah, sentence, word datang dari Allah. Dan the miracle of the Quran ini uniknya unchanged, unaltered. Tak pernah bertukar. Tak walaupun pernah tukar, walaupun sekali. Kalau orang nak tukar, ubah saja, kita dapat kesan. Masya Allah. Tak macam buku lain. Buku lain highly keaslian tu dah hilang. Betul. Taurat sudah hilang Betul. keasliannya. Injil keaslian dalam bahasa Arab atau dah berubah. Quran stay intact sampai sekarang. You pergi China, Mongolia, Afrika, Quran is the Quran. Original text still stay there, Arabic. Masya Allah. Ini yang satu miracle. Kemudian Quran sudah mampu mengubah sikap manusia daripada jahiliyah kepada manusia yang berilmu, daripada hidup berpuak-puak berkabail, hidup bersatu padu. Ya, dan Quran telah membawa macam-macam kebaikan kepada zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in sampai hari ini. That is why Quran is a very unique book. Dan bila Allah sebut kitab yang dibaca oleh saudara Salman tadi, zalikal kitab la raiba fi, satu kitab yang you tidak boleh ragu. Tak perlu kita berjanji ke? Betul ke kan? Tak betul lah. Bagaimana Allah cerita, saya bagi contoh. Selepas Allah cerita tentang kitab, Allah ceritakan 3 jenis manusia. Pertama, orang beriman. Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna billah. Bukan. Siapa yang orang beriman. Lepas tu Allah cerita orang yang tidak beriman, orang kafir. Lepas tu Allah cerita orang-orang munafik. Munafikin. Kenapa Allah bermula dengan itu? Hidup di dunia, you tak boleh lari dari 3 kumpulan manusia. Faham. Good, bad and ugly. Good, bad and ugly. Yang ugly itu munafik lah. Depan lain, belakang lain. Auzubillah. Itu penyakit betul. Betul. Kita nak percaya, tak percaya. Tak mau percaya, macam nak percaya. Pasal cara dia bercakap itu, dia orang munafik kan. Putar belit. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa turunkan kitab ini sebagai panduan. Kadang Allah guna kitab, kadang Allah guna Furqan, Allah guna Quran, Allah guna zikr. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah gunakan kalimat bayan. Allah guna macam-macam istilah, namakan kitab ini sebagai peringatan, satu benda yang termaktub, tertulis, ya, dan tidak boleh berubah lagi. Tidak boleh berubah. Dan dia itu juga, Quran itu adalah panduan hidup. Huda linnas, bukan huda lil Arab. Lil Arab. Lil muslimin tidak, huda linnas. Linnas. Ya, Furqan, Quran juga dinamakan Furqan, yang datang untuk memisahkan antara hak dan batil, halal dan haram, the do and the don't. Uniknya kitab ini yang telah mengubah masyarakat jahiliyah dulu menjadi masyarakat yang tamadun, masyarakat yang civilized, scholar, thinkers, intellectual. Allahu Akbar. Itulah kelebihan Al-Quran. Masya Allah. Betul, sebab kita ada situasi macam ada yang free thinker, ada yang, yelah kita tahu kan, ada golongan macam ni, dia suka buat tuduhan lah tentang Al-Quran. Dia kata Al-Quran ni daripada siapa? Kita cakap daripada Allah. Tak, ini Muhammad yang tulis. La haula wala quwwata illa billah. Kita Muhammad nak tulis macam mana? Menulis pun tak pandai. Lagi dia jam, alamak, Nabi Muhammad tak pandai menulis, siapa pula tulis Al-Quran? Jadi ada benda-benda ni yang menjerat golongan ni sendiri. Dia rasa macam, betul juga kan, Muhammad tak pandai tulis pula, habis tu siapa pula tulis Quran ni? Mukjizat Al-Quran.
Jadi Al-Quranul Karim ni sendiri kalau orang Muslim ni dia akan cakap, oh Al-Quran ni untuk saya lah, untuk orang Islam kan. Tapi sebenarnya macam Syekh cakap tadi, Allah sekalian, Rasulullah untuk sekalian alam, Allah pun sekalian alam untuk semua. Al-Quran macam mana Syekh? Adakah Al-Quran ni dah masuk Islam? Ni Quran. Ataupun belum masuk Islam, ini Quran juga. Macam mana Syekh? Yalah, untuk memahami soalan-soalan begitu, biarlah kita lihat apa yang Allah jelaskan. Tak perlu kita jawab pun, Allah dah jawab. Allah berfirman, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran huda linnas. Bulan Ramadan Allah turunkan Quran, mulai ya, dia turun bukan sekaligus ya. Tapi dia sekaligus Lauhul Mahfuz tu Baitul Izzah. Tapi dari Baitul Izzah dia turun ikut peringkat. Allah berfirman, saya turunkan Quran huda linnas, sebagai petunjuk, panduan hidup bagi makhluk namanya manusia. Semua. Masya-Allah. Sebab itu mula-mula bila Quran turun kepada Nabi satu orang. Bukan. Lepas itu bila datang yang ayat pertama kita semua sudah maklum, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas itu baru turun ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Akhirnya Nabi wajib sekarang sampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi untuk orang. Dia mula dengan isterinya Khadijah, dengan cousin dia Ali, dengan kawan rapatnya Abu Bakar. Orang ini semua belum Muslim. Oh, masa belum Muslim. Okey. Ini semua orang jahiliyah, tak Muslim. Jadi datangnya bila Allah perintah supaya Nabi sampaikan, bangun, keluar, bagi tahu. Terus Rasulullah bagi tahu. Akhirnya bila Khadijah sudah faham, Khadijah pun masuk Islam. Masya-Allah. Ali masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam. Akhirnya Abu Bakar pun sampai pada kawan-kawan masuk Islam dan berterusnya. Terusnya mereka masuk. Tunjuk bahawa Quran bukan untuk orang Islam sahaja. Ya, sebagai satu panduan. Huda linnas. Ya, itulah kelebihan Quran. Bila saya sebut kata panduan, uniknya Quran, dia gabungkan semua peringkat. Muda, tua, lelaki, perempuan, kaya, miskin. Dan dia adalah satu kitab yang memberi satu panduan yang begitu rapi, datangkan manfaat kepada manusia seluruhnya. Tengok apa-apa yang Allah sebut dalam Quran semua boleh dipakai guna oleh semua orang. Betul. Manusia semua hidup perlu kepada panduan. Dan perlu ada satu SOP. Quran datang menyediakan SOP itu untuk manusia. Sejak you lahir sampai mati, semua dah ada. Al-Quran ni satu kitab yang unik, cerita the past. History kan, supaya kita learn from the past. The present yang apa sedang berlaku, and the future is perfect, alhamdulillah. That's why Allah kata dalam Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, zaman Nabi waktu buat haji di Padang Arafah, waktu dia bagi khutbah, dia kata, hari ini Allah telah berfirman, aku Allah telah sempurnakan agamaku buat kamu. I have perfected the religion. And wa atamamtu alaikum ni'mati, saya sempurnakan dan saya cukupkan nikmat kamu. Apa yang kamu perlu sejak kamu lahir sampai mati semua dari dia. Tak ada satu kitab yang begitu terperinci. Kalau kita kajilah Taurat, Injil dan kitab kita tak akan melalui satu kitab yang lebih teratur daripada Al-Quran. Masya Allah. Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Tapi sedih kerana ramai orang Islam tidak faham Quran untuk semua orang. Saya sedar waktu saya masuk Islam tahun 68. Tahun 68. Saya membaca, nak baca Quran, buku lain dah baca. Tapi orang Islam tak bagi. Dia kata, you bukan Islam. Bukan. Kalau orang utara dia kata ini
bahasa yang dia pakai kadang-kadang. Saya tak faham pun waktu itu kan. Apa dia? Ya, dia kata ini orang balik bayar. Garamnya. Saya kata ini bahasa apa pula balik bayar, kita tak faham. Yelah. Cakap lah apa pun. Tak apa dah. Dia kata tak boleh, dia kotor, Ya najis, Allah, tak boleh sial. sentuh. Jadi akhirnya saya tak ada peluang nak baca Quran. Bukan saya boleh baca Quran Masa ni belum Arabic, masuk- belum masuk Islam belum. lagi? Saya hanya nak minta Quran, tak dikasih. La haula Yo, wala quwwata kalau illa dia billah. bagi saya Quran Arabic pun saya tak dibaca. Saya nak kalau ada terjemahan, itu pun tak dibagi. Niat saya yakin orang Muslim tu baik. Dia takut apa pula nanti kita salah gunakan kitab itu. Mungkin niat dia baik. Tapi tidaklah ikut apa yang Nabi buat. Yes, yes. Nabi tak pernah halang. Ya, memang Quran untuk semua orang. Kan? Tak ada peluang nak baca. Jadi boleh hanya saya cuba baca sejarah Sayyidina Umar. Bagaimana dia terdengar surah Taha, lepas tu dia masuk Islam, lepas itu dia berubah. Ini orang yang anti-Islam, anti-Muhammad, nak bunuh Nabi Muhammad. Lepas itu Allah bagi hidayah melalui surah Taha saja. Toha. Itulah kehebatan Al-Quran. Ya, kalau orang baca dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka, nak cari kebenaran, saya berkeyakinan insya-Allah kebenaran itu akan sampai pada mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sudah tu sekali orang tak bagi baca Quran. Satu ketika lah sekarang dah Alhamdulillah. more open kan? Orang Betul, tapi semakin berilmu. dia macam saya segi perasan, kadang-kadang ada orang yang masjid orang surau ni lah, saya panggil ortodok lah, macam lama sikit pemikiran kan. Kadang ada je orang yang non-Muslim datang nak minta bantuan, tapi kadang-kadang keras sangat. Mana ada sini, ini duit zakat lah, ni mana kau boleh ambil duit ni. Kadang-kadang kalau kita ada situasi tu, rasa nak marah pakcik tu. Macam ya Allah, kalau tak boleh pakai tabung surau pun, bantulah biar dia nak mandi kat situ ke apa kan. Islam rahmat, Islam ni rahmat. So saya ingat ada yang zaman Nabi dulu bila tanya non-Muslim jawab, aku lagi selesa duduk sebelah rumah Rasulullah daripada duduk dengan rumah jiran yang bangsa dia sendiri. Dia kata duduk dengan Rasulullah lagi tenang. Itulah sepatutnya Islam kan. Sahih. Jadi Syekh, kita nak tahu juga, yelah saya pun sebelum ni agama lain kan. Kalau ikut zaman sekarang ni, agaknya dalam Al-Quran tu part mana yang boleh mengusik hati orang non-Muslim ni sebenarnya nak masuk Islam? Saya pun teringin nak tahu juga. Kadang-kadang ada kawan-kawan bila tanya, macam mana masuk Islam? Oh, itulah hari tu I dengar azan. Ada orang cakap dengar azan, dia tersentuh. Ada orang cakap terdengar mengaji, macam Sayyidina Abu Bakar tadi dengar surah Taha kan. Agaknya kalau dekat Malaysia ni, ataupun khusus Malaysia lah kita ambil ni, petikan yang mana agaknya boleh buat dia rasa macam apa ni? Nak tahulah. Macam Syekh Hussein nak mengaji, tapi tak boleh, kena halang. Kan? Tu apa benda sebenarnya ayat yang non-Muslim tertarik? Secara umum saya ingat hidayah itu datang dari Allah. Betul. Dan atas kehendak Allah lah. Orang terdapat hidayah melalui azan, Quran. kadang ada melalui Quran. Jadi mungkin ada yang dapat hidayah kerana lihat orang semayang, orang berpuasa. Dia berbeza-beza. Yang penting ialah kita orang Islam perlu menghayati Islam supaya kita jadi contoh yang baik. Semua manusia mau pada kebenaran. Fitrah manusia, dia mau yang baik. Ya, kalau dia lihat kita baik, dia tertarik. Macam Nabi berdakwah pun melalui akhlak. Bagaimana sifat kasih sayangnya, kebenaran yang dia bawa, hormat orang tua, sayang anak-anak, muliakan wanita. Yang satu ketika jahiliah, wanita semua tak dapat statusnya, dihina. Perempuan ini macam dia tak ada kelas lah. Kita belikan dia, kita pakaikan dia, lepas tu kita tinggal. Dia ingat pakai punya pakaian. No value. Tiba-tiba Islam datang mengingatkan manusia bahawa wanita mempunyai satu kedudukan yang sangat mulia. Dia mempertahankan martabat wanita.
Sehingga bila sahabat tanya siapa yang patut saya hormati, bapa, ibu, Nabi kata ibu. 3 kali. 3 kali nak tunjuk bagaimananya Islam datang untuk mempertahankan hak asasi manusia. Tak kira lelaki ataupun wanita. Tak kira dia itu kaya atau miskin. Ya. Saya berkeyakinan manusia fitrah suka yang baik. Suka benda yang baik. Ya, itu fitrahnya. Dan kebaikan dalam Islam sangat unik. Hanya sayang kerana orang Islam sendiri tak dapat menghayatinya. Akhirnya orang yang tidak Muslim tak dapat peluang. Takut kerana cara kita amalkan Islam seakan-akan kita punya, bukan orang lain. Bukan orang lain punya. Wahai Islam adalah untuk semua orang. So saya bagi satu contoh yang terakhir tadi. Apa yang sangat diperlukan oleh manusia ialah kesihatan. Baik. Kan? Semua orang akan jaga kesihatan. Itu satu nikmat. Orang kata health is wealth. Itu lebih utama daripada harta benda. Islam yang tahu fitrah manusia dari awal-awal Allah berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, bukan wahai orang Islam, wahai manusia, makanlah, minum yang halal dan yang baik. Tengok Islam atur kita hidup nak makan. Bahasa orang Cina kata hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Okay. Itu pulang kan. Sebab itu orang kalau Cina jumpa sama dia tanya sudah makan belum. Dia punya salam tu sudah makan belum. Kalau kita apa khabar lah, dia dah makan belum? Makan. Kalau belum makan dulu. Lepas tu baru kita bual. Baru kita bincang. Kerana dia ada satu budaya. Tengok budaya orang Cina sampai dia kalau pergi ke tempat ibadatnya, ya, dia tak terus minta ke Tuhan dia. Tak ada. Tak ada adab. You kena kasih Tuhan makan dulu. Oh, tu yang ada buah orange. Buah orange. Adalah ayam kadang-kadang. Kemudian macam-macam. Dia punya falsafah begitu. Okay. You nak sesuatu daripada seseorang, daripada Tuhan. Kita kena bagi dulu lah. Kasihlah dulu. Kasih dia makan. Kalau dia dah kenyang, baru nak minta lah. Okay. Jangan lapar-lapar you minta. Memang tak kabul. Saya baru tahu. Contoh lah kan. Okay. Jadi dia menghargai that approach. Give dulu. Jadi kalau kita lihat, kita orang Islam mempunyai satu nilai yang lagi cantik, bahawa Tuhan tak macam kita. Dia tak makan, tak minum macam kita. Saya tahu kerana dulu saya jaga tokoh-tokoh Cina tempat temple. Yang kenyang saya lah. Lepas tu dia dah balik. Tapi tu boleh makan ke sebenarnya? Boleh makan. Memang kalau tidak rosak. Itu tak rosak kan? Sebab itu lama-kelamaan orang yang semakin cerdik, dia tahu kalau saya letak yang fresh, fruit ke orange ke banana, dia rosak. Kalau tak makan rosak. Okey. Membazir. Sekarang dia ada buat plastik orange, plastik banana. Plastik. Dia ada letak plastik. Sekarang dia kata dia tahu dia tak makan. Dia telah letak kerana dia punya tujuan ialah you must offer something. Yes. You must sacrifice something before you receive something. Falsafah itu bagus. Gitu. Falsafah. Falsafah itu. Kita nak menerima, kita kena memberi. Bagilah. Jangan terima saja. Orang life is give and take kan. Ya, macam suami isteri. Suami give. Itu dauri semua suami. Isteri terima saja. Bukan. Itulah ada ijab kabul. Okey, betul. Saya teringat ada satu cerita yang Nabi apa saya tak ingat, tapi yang kes yang pasal berhala tu, yang dia roboh-robohkan tu. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan? Ya. Bila orang tu datang, siapa robohkan ni? Dia lah buat. Ni mana boleh gerak, ni batu. Maksudnya dia tahu. Baru dia sedar. Kerana orang awam ini dia mengikut satu kepercayaan, ikut kebiasaan secara taklid. Buta. Berarti tanpa ilmu. Kenapa you begitu? Mak bapak saya buat begitu, saya ikut saja. Kan? Hanya bezanya Islam,
wala taqfu ma laysa Wala laka taqfu. bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Jangan cakap buat sesuatu tanpa ilmu datang dulu, kerana hati kamu akan disoal, penglihatan kamu, disoal. pendengaran kamu akan disoal. Jadi Islam itu is here untuk migratekan manusia yang jadi mukallid, taklid buta, menjadi muttabi'. Artinya mengikut dengan ilmu pengetahuan. Faham. Don't be a blind follower. Yes. That is the unique of Islam. Ya. Itulah dulu saya ada join juga satu macam NGO ni kan. Kita buat dakwah jugalah, tapi kat kampung orang asli. Masa kita masuk tu, ni nak cerita pasal tarik orang ke Islam ni lah. Ada seorang ustaz tu, dia cakap dengan saya, Salman, kita masuk kampung asli ni, janganlah nampak pakai jubah ke apa, relax dulu, pakai je baju macam ranger hutan ke apa, masuk je dulu. Masuk jumpa Tok Batin tu. Tok Batin cakap, datang nak buat apa? Oh, tak ada apa, kami bawa beras, nak bagi beras, lepas tu nak camping kat sungai ni kan. Lepas tu camping lah. Adalah anak-anak orang asli ni kan. Oh, dia tak mandi tak? Walaupun duduk tepi sungai tapi tak mandi. Orang pukul keras kan. Lepas tu ustaz cakap, okay, kumpul semua ni, bawa gula-gula, kita mandi ke, shampoo, basuh gigi semua lah kita bawa. Lepas tu kita mandikan lah budak-budak tu. Mandikan budak tu, shampoo kepala, berus gigi apa semua kan. Lepas tu ada orang tua pun nak join. Dia tengok meriah kat sungai tu. Dia pun mandi. Dia pun mandi badan tu yang berminyak sangat, tak tahu, sampai kena sabun betul-betul. Sabun. Lepas tu baru kita tahu yang sebelum ni dia memang tak mandi, dia sapu lemak khinzir badan ni. Tak tahulah atas sebab apa kan. So bila dia mandi, sabun, berus gigi, shampoo apa semua, dia segar lah. Bila dia segar, cakap, ni agama apa? Time situ saya rasa macam apa? Ustaz ni, agaknya ustaz tu dah tahulah ini reaction dia kan. Ni agama apa? Mandi-mandi ni kan. Dia cakap ada slang Kelantan sikit. Waktu tu baru cakap, ini agama Islam. Agama Islam memang kena mandi, baru sedap nak berkebun, nak pergi makan, nak duduk rumah. Boleh ajar ke kami macam mana masuk Islam? Saya time tu, ya Allah, ingatkan nak berdakwah ni kena suara sedap ke, mengaji nasyid ke apa kan. Rupanya macam kebersihan, macam saya cakap tadi, semudah kebersihan, fitrah. Orang suka kepada kebersihan kan. Jadi Masya Allah banyak lah kan, hidayah lah. Last is hidayah milik Allah lah. Okay Syekh, kita ada satu lagi soalan. Bukan satu lagi lah, banyak lagi ni. Ini one of the question lah. Kita dah bercakap pasal Quran, tapi of course kalau kita nak belajar betul-betul, bukan Quran sajalah, kita kena ada hadis ataupun sunnah dan lain-lain. Tapi ada golongan yang dikatakan Al-Quran dah cukup, kenapa nakkan hadis kan? Al-Quran dah cukup. Jadi ada orang yang nak membezakan pula. Padahal dua-dua tu penting. Jadi macam mana pendapat Syekh Hussein dalam pendapat ni? Agama pertama Saudara Salman, agama tak ikut pandangan dan pendapat kita. Itu kadang-kadang banyak orang buat satu kesilapan. Bila dia tanya urusan agama Islam, apa pandangan pendapat? No. Kita nak tahu apa Allah berfirman. Kerana ini milik Allah. Dan diwahyukan kepada satu manusia saja Allah pilih, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu tak turun pada orang lain, satu orang yang Allah pilih. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran, Allah sendiri ingatkan kita orang beriman, ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum fa in tanazaqtum fi syai'in farduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu taqwila. Cantik jawapan Allah. Wahai orang beriman, ini Allah bagi tahu kepada kita orang beriman, taatlah Allah secara mutlak, absolute. Sami'na wa ta'na, itu taat. Apa yang Allah perintah, dengar, ikut. Dan Rasulnya, wa ati'u Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang berautoriti di antara kamu. Tapi dengan syarat, orang yang berautoriti itu boleh jadi mak bapak kita, pemimpin kita, bos kita. Dia mesti ati Allah wa ati Rasul. Kalau tak, terbatal lah dia. Kalau tidak, maka ketaatan kita terhadap selain Allah Rasul terbatas, tidak mutlak.
Kerana kita manusia banyak kelemahan, boleh salah, boleh silap. Allah tidak. Rasulullah maksum contohnya. Lepas itu, fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. In kuntum tu'minuna, kalau kamu benar-benar beriman, bila kamu berselisih, berbeza pandangan pendapat, apa yang Allah perintah? Kembali pada Quran, kitab Allah dan sunnah Nabi. Allah sebut kembali kepada Allah dan sunnah Rasul. Nabi Rasul. Bila kata Rasul, apa arti Rasul? Ada orang kata saya beriman pada Allah, tapi you tak beriman bima qala Allah. You kena beriman dengan apa yang difirman Allah. Wah, beriman pada Nabi, you kena beriman dengan apa yang qala Rasulullah. Kalau cerita saya beriman tapi apa Nabi sabda saya tak mau ikut. Sama lah macam beriman Quran kan. Ya, tak boleh. Syarat kata beriman pada Allah, ikut apa yang Allah perintah dalam Quran. Allah perintah suruh ikut Nabi. Nabi diutuskan oleh untuk memberi penjelasan. Bagaimana kita boleh faham Quran tanpa Nabi? Tak boleh. Dan Quran tak ikut pandangan kita, perasaan kita. Sehingga Rasul ingatkan umat, siapa yang cakap tentang Quran ikut fikirannya, bira'yi, dia telah menempa tempatnya di dalam neraka Jahannam. Bahaya. Sudah ikut nafsu kita tak boleh. Ikutlah apa yang Nabi huraikan. Nabi diutuskan oleh untuk menjelaskan. Litubayyina linnas, untuk menjelaskan. Saya bagi contoh. Allah kata aqimus solat. Tunaikan solat. Tunaikan solat. Bagaimana? Berapa kali satu hari, satu malam? Mana kita tahu? Dalam Quran tak jelas. Betul. Kan? Tu tak nak kita kena dengar kalau Rasulullah kita tengok apa yang Rasulullah SAW. Okey. Rasulullah ajak kita semayang. Adakah dalam Quran, contohnya kita orang awam berpendapat, semayang ini kalau tak baca Fatihah tak sah. Betul tak? Bukan? Betul. Mesti baca Fatihah lah. Itu rukun. Adakah dalam Quran kata mesti baca Fatihah? Tak ada pun. Adakah dalam Quran kata semayang itu wajib baca tahiyat? Tahiyat bukan dalam Quran. Siapa yang jelaskan kata tak sah solat tanpa Fatihah? Nabi. Kalau Rasulullah lah. Rasulullah yang bersabda. Rakaat yang kita pilih 2, 4, 4, 3, 4. Dalam Quran mana ada? Penjelasan datang dari Nabi. Itu pun Nabi tak ikut suka hati, reka sendiri. Kalau bagi kerekaan kita kata semayang seminggu sekali cukup lah. Sebab itu kita ada Friday Muslim. Ya, Friday saja dia Muslim. Solat Jumaat dah lah. Jumaat cukup lah. Nabi tak pahala, dia kata dia boleh, bukan. Dia Nabi, saya bukan Nabi. Saya seminggu sekali kira okey lah. Pening kalau dia cakap macam tu. Macam-macam. Kalau ikut pandangan, ikut pendapat, macam itu. Sebab itu saya dulu bila mempelajari Islam, saya bercampur dengan macam-macam kumpulan juga. Kalau Saudara Salman kata ada atheist lah, ada free thinker. Zaman Nabi tak ada pun. Mana zaman Nabi ada free thinker dan atheist? Tak ada pun. Semua orang dulu percaya banyak Tuhan. Tak ada satu orang yang tak percaya Tuhan. Semua percaya hanya Tuhan dia banyak. Orang yang percaya tak ada Tuhan ni zaman kita lah. Zaman Nabi dia sembah berhala lah, macam-macam berhala. Hanya zaman kita ni, zaman moden ni, orang guna istilah bau. Dia nak bebaskan dirinya daripada agama. Dia kata I'm a free thinker. You tanya what is free thinker? I free from everything. I'm an atheist. I don't believe in any God. But kalau kita kaji, duduk dengan dia berbual-bual, dia tak nafi adanya Tuhan. Pengalaman saya berdakwah dengan semua kumpulan, yang free thinker, yang atheist, komunis, lepas kita bincang, you boleh tengok dia tak nafi lagi ada Tuhan. Hanya kadang orang tak mau terikat dengan satu agama. So they want to have freedom. Ada orang cakap macam religion is macam dadah lah, macam candu kan. Dia buat kita ketagih agama. Kebetulan ada setengah orang yang ikut agama, dia tidak ikut agama dengan betul. Bukan.
Dia ingat kalau saya zikir-zikir, khalwat lah, tapah lah, kita, itu kira cukup lah. Kira kita Tuhan. Akhirnya become unproductive. Become passive. Orang tak suka. Religion is not like that. Religion is proactive, constructive. Agama Islam, agama bukan hanya cakap, wirid-wirid. Dia amalan. Activity, productive, constructive, positive. Hablum minallah, hablum minan nas. Nampak? Tapi orang kita bila cerita agama, dia fokus on ritual. Jadi orang kata candu. Tu orang cakap candu You wirid 1,000 kali, 10,000 kali. Nak kerja apa lagi? Kan? Kita dapat ni, dapat itu, tak payah kerja lah. Okay. Okay. Cuba you be practical. Sebab dia unik dalam agama Islam, through my humble experience, rational, practical, logical, Rational, practical, logical, and relevant at all time. relevant. Sesuai. Sebab tu orang asli yang you all sebut itu, alhamdulillah, ustaz itu ada pengalaman. Dia tidak terus datang ceritakan. Dia bermuamalat dengan Bermuamalat dulu, yes. ya, yes. tunjuk keindahan Islam. Kita sendiri amal, jaga kebersihan. Ya, mungkin mereka ada kepercayaan cara lain. Sebab itu orang-orang asli orang kata macam dia punya body itu nampak kuat. Pokoknya mosquito pun tak gigit dia. Mungkin dia ada cara dia. Yelah. Kita kalau masuk hutan kena gigit lah. Gigit nyamuk saja. Sebab itu mungkin ada cara dia. Yes. Tapi Islam itu lagi sempurna. Kita boleh pakai sesuatu tapi tidak pula sampai kita tidak jaga kebersihan. Yes. So we show good example. Ya, bila orang tengok ini bagus, ya, orang boleh ikut. Sebab itu agama Islam bukan hanya banyak cakap, action speak louder than word. Betul. Tunjuk kan. Masya Allah, itulah indahnya Islam ni daripada pelbagai perspektif. Bukannya kena kadang-kadang tak buka mulut pun orang dah nampak dah. Hidayah milik Ya, memang Rasulullah dulu berdakwah bukan banyak cakap pun. Perbuatan. Akhlak dia. Orang buat jahat, dia buat baik. Dia buat baik. Jadi orang nak kata Nabi ni begini, bila orang lihat orang cakap itu tak betul, dia lihat sendiri. Nabi ada siddiq, amanah, ya, fatana, tabligh. Apa saja yang dia dapat dari Allah dia tak sembunyi. Kalau ada orang kata ini khusus nak kita, you tahu ini bukan dari Nabi. Itu daripada Tok Syekh dia. Bukan. Dia sudah buat macam ini special. No. Everybody is special. Ya. Begitu ya, Nabi tak pernah bohong. Kita pula bohong sunat. Itulah kalau nak balik lambat sikit, bohong sunat nak kau bini kan. Ketiga, Nabi orang beramanah. You can trust him with everything. Sehingga Nabi kata la iman liman la amanah talah. Orang yang tak ada amanah berarti dia tak ada iman. That's why orang rasa selesa dengan Nabi. Walaupun musuh dia nak tutup macam, tapi tak boleh nafi kebaikan dia. Nabi sebelum jadi Nabi, semua orang sayang dia. Yes, betul. Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad, betul. Best. Lantik dia jadi hilful fudul. Lantik dia kalau ada masalah, ingat dulu ada Hajar Aswad jatuh. Akhirnya mereka lantik dia lah untuk menyelesaikan. Untuk bawa Hajar Aswad tu kan, yang 4 orang tu kan. Bil hikmah. Masya-Allah. Penuh hikmah. Itu belum Nabi. Betul? Bila dia jadi Nabi, bila dia mulai jalankan tanggungjawab menyampaikan risalah, ketika itulah orang mulai menentang dia. Semua ke belakang pula kan. Kenapa menentang? Kerana dia bawa kebenaran. Orang tak mau. Orang nak ikut tradisi. Tradisi itu berarti lelaki dia lebih mulia dari wanita. Wanita have no right. Kabilah yang kaya mesti dihormati, yang miskin dizalimi. Itu masyarakat begitu. Ya, akhirnya Islam datang kata yang kaya bantu yang miskin. Yes. Yang berilmu ajar orang yang kurang berilmu. Yang muda hormat tua,
Yang tua sayang anak muda, sehingga Nabi kata laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan umat saya kalau yang muda tak hormat orang tua, tak kira muslim tak muslim. Dan yang tua tak sayang yang muda. Dan hormat jiran tetangga, tak kira muslim ke tidak. Kalau kita lihat memang cantik. InsyaAllah. Sebab itu orang bila kenal pribadi Muhammad, khalas, cukuplah. Bukan. Sebab itu bila tanya kepada Aisyah akhlak Nabi, apa kata Aisyah? Karena khulquhul Quran. He's a living Quran. InsyaAllah. Kita sekarang Quran jadi satu buku bacaannya. Bila ada problem baru baca Quran. Allahu Akbar. Bukan. Itu pun baca pun pilih satu surah saja. Surah Yasin. Apa-apa Yasin. Apa-apa nak periksa Yasin. Terasa ni. Seakan-akan surah Quran tu tak ada surah lain. Bukan. Yang peliknya dah baca surah Yasin beribu tahun ataupun kadang-kadang kita ratus ribu kali tak faham pun. Tak tengok maksud pun tak. That is one of our weaknesses. Membaca Quran tanpa memahami. Yes. Hafal Quran cantik, tak faham. So bagaimana you boleh jadi Quran panduan hidup? Ya, masya-Allah. Benda you baca you sendiri tak faham. Masya-Allah. Contoh. Betul. Jadi Syekh, untuk seterusnya, kita sekarang ni ialah baru-baru ni and until now kita ada pergolakan yang teruk dekat Gaza ni kan. Nah. Masya-Allah, ada orang yang respon dia, brother, is qadar Allah, takdir Allah. Ada yang kata ini one fine day kita akan baik, one fine day Islam akan menang. Cuma saya nampak trend sekarang ni, bila ada hikmah dia, bila jadi benda ni, orang non-Muslim luar negara ni dia start dah baca Quran. Kalau tengok TikTok ke Facebook kan, ada orang non-Muslim ni dia buat hashtag lah, dia baca Quran. Dia cakap macam, oh aku dah tahu dah macam mana orang Gaza ni boleh kuat sebab dia baca Quran. Jadi apa pendapat Syekh Hussein? Sebenarnya bagus juga bila jadi, bukanlah bagus, I mean bila jadi sesuatu perkara tu ada hikmah yang lain tu berlaku. Orang nak dekat dengan Al-Quran pula. Nah, kalau kita lihat ada dua sebab, bukan hanya Gaza. Ya. Pertama, mana pernah you dengar ada orang bakar Injil? Nak bakar kitab Dharma Buddhis? Bukan. Tak ada. Yang ada cerita orang nak bakar Quran. Kenapa? Betul. Bukan. Kenapa Quran je kan? Quran jadi mangsa. Kenapa yang you all takut sangat? Ya, bukan Quran tu bangun ketuk kepala dia ke apa kan? Quran tu. Yang lain, hatta orang Islam tak boleh kita bakar Injil ke kitab lain, tak boleh. Itu agama dia, kepercayaan dia. Tapi kenapa orang bakar? Itu juga trigger orang nak tahu what is in this book. Yes. Yang orang takut sangat. Betul. Nah, itu satu. Of course, yang kedua, apa yang berlaku di Gaza, serangan demi serangan oleh pihak Zionis yang tidak ada keprimanusiaan. Sikit pun tak ada. Tak ada. Betul. Yang anggap manusia itu binatang. InsyaAllah. Jadi dengan izin Allah juga. Selama ini kalau kita kata Zionis itu jahat, orang tak percaya. Nah, sekarang you kena Tengok sendiri kan? Tengok sendiri. Dia tak kisah, satu dunia menentang dia, tak peduli. Betul. Dia bunuh budak kecil, Budak, attack orang hospital. tua-tua. Kita orang Islam pun tak pernah dalam sejarah orang Islam mulai peperangan. Betul. Yang ni menarik. Saya dengar juga satu cerita kat tengok YouTube tu. Dia kata Rasulullah kalau nak perang pun ada etika. Ya, mesti ada adab. Ada briefing, dia cakap okey, jangan tebang pokok. Tak boleh. Jangan kacau rumah ibadat. Tak boleh. Budak-budak jangan serang. Allahu Akbar. Adab. Tapi kenapa bila jadi macam ni? Ini tunjuk bezanya. Yes. Bezanya Islam. Ya, kalau adalah orang Muslim yang buat salah, itu you hukum orang itu. Yes. You jangan hukum orang awam dan hukum agama. Tidak. Itu salah orang. Kan? Tapi memang peradaban agama Islam sangat unik. Kalau you nak jihad pun ada adabnya. Kemudian sejarah mengatakan tak pernah Rasulullah istihar jihad. Dia selalu nak keamanan. We discuss. Kalau you nak aman, you nak hidup aman, you nak rasa aman. Macam Zionis kata, dia rasa tak aman berjiran dengan orang Palestin, orang Arab, orang Islam. Kenapa?
keamanan datang bila you hormat hak asasi semua orang. Yes. Is you give my right. Ada apa sebab saya nak lawan? You have honor my right. Ini satu-satu negara yang mereka begitu takut pada kebenaran, yang membina tembok untuk memisahkan. Eropah dulu ada banyak tembok, Eastern Europe, Western Europe, dia ada runtuh lah. Supaya nak gabungkan kita pula membina. Wah, dulu yang welcome you ke sana ada orang Islam. Yes. Akhirnya you kata orang Islam tak ada hak. Memang kalau begitulah, artinya you tak boleh hidup aman. Yes. Tapi betul, bagi kita orang beragama, kalau telah berlaku, kita kata qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah Maha berkuasa, takdirnya berlaku. Tapi bukan berlakunya untuk keseronokan. Ada hikmahnya. Saudara Salman bilang, apa hikmah? Dunia tengok. Yes. Dulu mungkin media tak ada, dia cover semua. Dialah cerita semua. Itu Dia dalam waktu ini pun dia boleh buat drama lagi. Dia buat macam dia diserang lah. Wah, siapa nak serang dia? Dia nak menyerang semua yang dia tak tunjuk. Yang dia buat drama, dia boleh buat reka macam Hollywood lah. Oh, jadi dia buat siren lah, lari semua. Tapi boleh nampak it's a drama, big drama. Inilah yang dikatakan konspirasi. Kita tahu, bagi kita orang beragama, benda itu bukan baru. Betul. Tipu daya muslihat Zionis itu dah lama. Allah dah cerita kepada kita tentang mereka 1400 tahun dulu. Sebab itu bila kita cerita orang tak respon. Tapi sekarang media dah tak boleh ditutup. Betul. Kebenaran tu dah dia terkeluar sendiri dah. Tak boleh nak sorok dah. Ya, akhirnya manusia nilailah siapa mereka. Yes. Sebab itu kita lihat dengan keadaan itu orang Islam masih bertabah sabar. Kerana kita tahu itulah satu daripada senjata kita doa akhirnya. Ya. Mereka yang mati mudah-mudahan mati syahid. Amin. Allah ampun dosa-dosa mereka. Dan dunia sekarang mulai bertanya. Yes. Ya, dan minta ceasefire. Jahatnya Allah tunjuk lagi siapa selain dia, kuncu-kuncunya. Dulu kita kata ini justice for all, ini freedom, human right, kan? Right lah, semua right. Rupanya memang tak ada right lah. Tak ada lah. Yeah. They have the freedom to kill anybody they like. We have no freedom for our own human right. Yes, ada. yes. Jadi kita tahulah ini semua double standard. Inilah kawan-kawan musuh-musuh kemanusiaan. Ya, termasuk kuasa besar yang dia anggap dia besar. Yes. Kemudian London lah, UK lah. You bukan tak nampak. Yeah. Tapi you tak peduli. You utamakan you punya own interest. You don't care about life sekarang. Asal you untung. Jadi sekarang peperangan sudah jadi satu nilai komersial. Ya, peperangan ini boleh datangkan banyak keuntungan. Ya Allah. Orang yang buat senjata jual senjata. Senjata bukan 1,000, 2,000. Ini million-million. Yes, yes. Jadi siapa jadi mangsa? Kenapa yang Middle East selalu jadi mangsa? Ini semua sudah ada perancangan. Dan kalau kita orang Islam cakap, orang tak dengar. Allah takdirkan mereka telah bertindak. Betul. Akhirnya dunia melihat sendiri. Dunia melihat, yes. Betul. Sebab bila kita ada situasi macam ni, saya personally saya rasa macam, yelah dia attack Gaza. Dia rasa dia menang. But in the end, the world, satu dunia tahu yang dah tahu dah, oh ni Islam. Oh Islam ada Al-Quran, ada Rasulullah. Satu dunia. Kita tak promote pun. Tapi sebabkan dia punya jahat tu, orang luar sendiri nak kaji. Apa ni? Kenapa Islam ni? Kenapa tu? Sama juga macam kita ikhlas.com, baru-baru ni kita buat juga sumbangan untuk Palestin. Kita buat dengan Maha Relief. Kita bagi makan lah apa semua kan.
And kita nak buat sekolah lah apa kat sana. Cuma kita tanya juga yang Maha Relief tu. Dia cakap, tuan sebenarnya dalam keadaan sekarang ni apa yang kita boleh bantu? Dia jawab jujur. Dia cakap sebenarnya benda ni kalau nak tunggu ceasefire pun tak tahu bila. Peranan kita sebenarnya adalah selepas daripada habis perang ni, time tu lah kita kena masuk laju-laju, buat balik klinik, buat balik sekolah, buat balik bangunan, kena bagi dia orang harapan untuk hidup balik. Saya dengar macam ya Allah kesiannya. Ada benar lah. Time dalam peperangan, you nak bina apa? Bazir lah kalau dia bom pula kan. Habis hanya kita perlu makan minum for survival. Makan minum. Itu perlu kita. Itu pun tengok jahatnya pihak Zionis ini. Ya. Tak membenarkan bantuan humanitarian masuk. punya. Yes, ya Allah. Tengok bagaimana. Jadi kalau kita lihat reflect balik. The beauty bila you reflect balik pada Quran. Quran dah jelaskan sikap mereka. Mereka ini satu kumpulan manusia yang tak bersyukur. Very egoistic dan suka menghukum orang. Dan bukan hanya kita, berapa banyak Nabi diutuskan per Bani Israel dan berapa banyak dia bunuh. Yes. Tak sesuai bunuh, tak sesuai bunuh. Bagaimana dia punya cepat kufur pada nikmat Allah. Bila Nabi Musa dihantar ke Mesir untuk keluarkan Bani Israel balik daripada Firaun. Sekejap saja mereka sudah kufur pada Allah, menjadikan lembu untuk sebagai tempat sembahan mereka. Tengok, cepat sangat dia kufur. Bila Allah bagi makanan ni tak puas hati, nak minta yang lain, tak pernah bersyukur. Jadi kalau manusia yang begitu, Nabi pun dia bunuh, siapa kita? Nabi pun dia bunuh. Nabi pun dia bunuh. Jadi bagi kita umat Islam, pertama sekali kita perlu doa banyak. Kita perlu jaga kesatuan kita. Kita ini lemah bukan kerana bilangan kita sedikit, bilangan kita ramai. Kita bersatu. Tidak bersatu. Kita bersatu untuk tak bersatu. Pelik tak? Bersatu untuk tak mau bersatu. Sebab tu tak boleh bersatu. Yelah. Allah. Dan Allah dah beritahu, kalau kamu tak bersatu, kamu dia yang akan jadi punca kepada fitnah dan kerosakan di bumi. Allah kata, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak bersatu, bantu membantu. Kerana orang Islam saja yang Allah amanahkan, yang beriman untuk jadi khalifah. Kerana orang yang beriman, kalau kita berkuasa, kita jaga hak orang lain semua. Tengok negara Islam, hak orang lain semua kita hak bagi. Betul. Lakum dinukum waliyadin. Semua boleh hidup aman. You rajin, you dapat lebih. Betul. Tak kisah itu hak kamu. Tapi bila kita tidak jadi pemimpin khalifah, hak kita semua akan hilang. Yes. Hanya hak orang-orang yang tertentu saja dijaga. Sekarang pun jadi kan, kalau kita masyarakat Uyghur lah, itu bukan negara mana-mana pun. Kita lihat bila orang Islam yang berkuasa diamanahkan khalifah, orang Islam akan jaga hak asasi manusia. Sebab itu you boleh tengok, saya dah cakap dengan macam-macam kumpulan, mana yang Muslim berkuasa, you tengok hak orang tidak Muslim tak terjejas. Mana yang orang Muslim minority, kadang-kadang tengok bagaimana dia layan kita. Bukan Muslim saja, orang lain pun dia buat macam tu. Betul. Tunjuk bahawa we honor basic human right. Mereka hanya cakap saja, tapi dia tak melaksanakan. The right is only for them. Yes. Okay. Agama kita tengok ajar kita, satu uniknya Quran ini yang boleh datangkan manfaat pada semua orang, yang Muslim dan yang belum Muslim. Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, lagi Allah sebut wahai manusia, kami jadikan kamu dari Adam dan Hawa, laki dan wanita. Kemudian dengan izin Allah takdirnya, di zaman Nabi Nuh, dia jadikan kamu bangsa-bangsa dan suku-suku kaum. Untuk bergaduh, tidak. Untuk kata saya lebih mulia dari kamu kerana saya putih, you gelap, tidak. Supaya berta'aruf, berkenal-kenalan, ta'awanu, bantu-membantu, compliment one another. The best among you, itu cantik. Bukan kerana warnanya bang, orang paling bertakwa. Orang paling betul. So Islam is for everybody. Tak kisah color kulit ke negara apa. Sebab itu orang hitam boleh jadi imam, Ya. Arab yang jadi makmum. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh tawaf sama sekali, sa'i sama, makan semua sekali. Tak ada problem kita. Khususnya boleh tengok pergi haji ke umrah, tengok. Semua color ada situ. Yes. Semua bangsa kita boleh berdiri sama. Tak ada kata oh you black, ada soft black. Tak ada. Betul. White begini. Arab begini, tak ada. Fair and square. Ya. Itu indahnya Islam cater for everybody. Yes. Wahal agama lain kadang dia ada dia punya kelas-kelasnya. Dia ada level dia kan, stage dia macam yang ni akan bawah sikit. Yang ni kita kena rantik jadi ketua. Masya Allah. Nah, itulah indahnya kata Islam is relevant for everybody. Kalau Sampai orang bila-bila faham. pun. Nah. Yes. Masya Allah. Syekh, kita nampak trend sekarang ni, dia ada baik dia and ada buruk dia yang kita risaulah. Kalau kita tengok influencer ke, artis ke, ataupun orang biasa ke, Alhamdulillah suka baca Quran. Syukur. Macam kat apps iklan.com pun kita ada Quran juga. So kan dia baca Quran, dia tengok terjemahan ni macam kena dengan dia. Okay lah, post lah. And then dia pula menghuraikan dengan apa yang dia faham. Maksudnya kalau ayat Quran tu kata tu, kan saya dah cakap, tengok ni Quran cakap ni, bukan saya cakap. Kalau ikutkan betul-betul, kita kena bertadabur, kena bertalaki dengan guru kan. Sebab tafsir hikmah ni ada dah. Bukannya kita mana-mana cakap ni saya rasa, bukan. Ni bukan macam Syekh cakap, agama ni bukan kita rasa. Jadi ada bahaya kat situ. Syekh setuju tak? Ke macam buat je lah, janji benda baik? Itu very dangerous. Very dangerous, very dangerous. Kerana bila you tidak ikut adab agama, ya, kita kena balik pada adab agama. Agama ini siapa punya? Nombor satu, kita tahu inna dina innallahi Islam. Hak Allah. Hak Allah. Okey. Agama ini, Islam ini, Allah wahyukan pada siapa tu? Satu manusia, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Sebab itu Allah letakkan syarat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. He is the only way. You cannot use other way. Allah lantiknya, utusnya untuk itu. Dan Allah perintah ikut dia. Jadi kalau you baca Quran, dapatlah makna dia, you faham cara you, kemudian you terus sampaikan, you will mislead the public. Yes. Wah, makna itu betul. Kefahaman. Yes. Saya bagi satu contoh. You baca Quran, waqbud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dalam surah Kahfi. Seakan-akan kau terjemahan segi bahasa, segi literally lah kan. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang keyakinan. Hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau you nak terjemah begitu, artinya kalau yakin dah tak payah sembah. Betul lah tu, kalau ikut kita faham kan. Yakin. Jadi kalau yang yakin, orang yang duk semayang tunggu terbalik ini pasal tak yakin lagi tu. Ini saya dengan Allah saya dah yakin, saya dah dekat, supaya saya dah taklah buat macam kamu. Ini budak-budaknya kindergarten. Orang boleh salah tafsir. Yes. Wahal kalimah yakin telah dijelaskan oleh Nabi, artinya sampai mati. Kerana kematian itu satu keyakinan.
Inilah bahaya Contoh. dia kalau kita tak berguru. Kalau kita ikut fikiran kita, itu yang Nabi larang. Siapa yang cakap tentang Quran ikut ra'yi, pandangan dia, fikirannya, dia tempat dia neraka. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Nobody can really understand Quran, tadabbur Quran tanpa melalui sunnah Nabi. Kerana sunnah Nabi datang untuk menjelaskan. Yes. Ya. Perintah ada, how to move forward. So, tapi macam ada satu, adalah figura ni, kita tak sebut nama lah, tapi dia sampai tahap macam tu tau. Dia promote kat orang, dia macam bercerita macam saya cakap tadi lah, saya dah tak solat dah, saya dah level ni, dia tunjuk satu level 1, 2, 3, 4. Saya dah level ni, takkan saya nak patah balik ke level 1 nak semayang. Saya dah kenal Allah. Saya dah kenal. Bila kita dengar, alamak, macam ni pun ada. Memang. Dia kata macam tak payah solat lah, dia dah kenal Allah. Sebab itu Nabi pernah ingat, siapa yang ikut nafsu, dia akan sesat. Auzubillah min zalik. Sehingga Nabi kata, siapa yang tidak beriman, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kamu sehingga kamu dapat kawal nafsu pemikiran kamu untuk ikut apa yang saya ajar kepada kamu. Itu yang kita rasa Islam itu telah disempurnakan Allah, dan Nabi telah tunjuk everything so detail. You just have to be a good follower. Everything sudah ada. You tak faham, tanyalah orang ada ilmu. Itu yang Allah kata, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Siapa itu ahli zikir? Kita kena faham. Alhamdulillah lah, macam saudara sama kata, selebriti lah, orang-orang semua kadang dah mulai baca Quran, bagus. Dah mulai lah baca. Tapi janganlah kita terus sampaikan Quran ikut makna yang kita faham. Kita takut boleh menyesatkan orang lain. Yes. So be humble. Overconfident destroy kita. Yes. Tak tahu tanya. Tak tahu tanya. That's the key word lah. Tak Pernah tahu tanya. banyak orang tak, kumpulan begini pernah jumpa saya pun. Ya. Ikut Quran cukup. Ini siapa ikut sunnah Nabi, taubat, dia suruh dia taubat. Wow. Tak apalah, kita dengar. Tunjuk mana salah saya. Saya taubat lah. Takdir Allah. Sampai dia pegang Quran. Dia pegang Quran depan saya. Saya kalau ikut ini salah kah? Saya tak kata you kata salah. You yang kata you salah kan? Saya kata, Quran itu asalnya bahasa apa? Bahasa Arab. You faham tak? Oh, saya faham, sudah ada terjemah harfiah lagi. Secara harfiah. By words tu kan? Word by word. Okay. Saya tanya saja simple question. Allah kata aqimus salat, bagaimana you semayang? Terpulanglah. Alamak, terpulanglah. Allah tak sebut waktu, ikutlah waktu saya. Ya, Allah sebut waktu. Inna salat kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tapi dia tak jelas secara detail. Yes. Ikut mana yang saya rasa okey lah. Saya kata, kalau you pergi Mekah dah, Quran suruh pergi Mekah, pergi haji kan, buat sa'i ke apa. You tawaf itu berapa round, ikut suka hati lah. Semua ikut suka hati. Nak seronok pasal dia faham cara itu kan. Oh, macam tu ya. Tak apalah. So you ikut suka hati kan. Saya tak ikut suka hati. Saya ikut apa yang Allah perintah. You kata ikut Quran, kan Allah suruh ikut Nabi. Nabi semayang tak? Nabi semayang 5 waktu. Tahajud pun dia semayang. Lebih dari kita. Bagaimana ya kita nak faham Quran kalau begitu? Ya, Karim. Jadi saya kata, takdir Allah orang itu anak nak kahwin. Okey. Dia jumpa saya. Ustaz, tolong nikahkan anak saya. Apa saya nikahkan anak you? Quran kata apa? Ada Quran suruh saya nikahkan anak you? Ada Quran kata nikah mesti tak ada, buat apa yang suka lah. Allahu Akbar. Terkena dia. Dah takut. Apa takut? You percaya Quran? Quran lah. Kan? Senang. Quran tak sebut dauri pun. Ya. Tak payah daftar. Buat apa you daftar? Quran suruh you daftar kan?
So, orang ini bila ikut nafsu, begini dia jadi. Yes. Sebab itu kita ingatkan semua umat Islam, kita mesti humble. Agama ini Allah punya. Allah suruh ikut Nabi, ikutlah Nabi. Betul. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud bila orang tanya, who should we follow? Who should we take as the best example sebagai contoh? Kata dia, you follow orang yang telah meninggal, orang dahulu. Siapa? Rasulullah telah wafat. Ikutlah kerana dia punya kematian, kewafatan very clear. Dan dia dah tinggalkan ajarannya. Ikutlah Muhajirin wal Ansar, sahabat-sahabat Nabi. Kerana Allah perintah, wallazina wasabiquna awwalu minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum, dan mereka yang ikut mereka. Itu yang Allah bagi tahu ikut siapa. Dia tak suruh ikut sebarang orang. Ikut Nabi ada perintah. Ikut sahabat Khulafa Rasyidin ada perintah. Sehingga Nabi sendiri perintah. Dia kata, siapa yang hidup selepas wafatku, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-rasyidin. Kenapa tak ikut? Kata, itu orang yang sudah tinggal sejarah yang clear cut. They are very faithful, obedient. Tak ikut nafsunya. Ikut qala Allah wa qala Rasul. Kenapa tak mau ikut? Kenapa nak ikut pandangan-pandangan lagi? Itu dalam surah Ahzab Allah beritahu, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ini bukan kitab cakap. Allah, Tuhan yang menciptakan kita, telah ingatkan kita. Dia kata, orang beriman, lelaki atau wanita, bila Allah telah tentukan suatu hukum, Nabi telah jelaskan, jangan layan pandangan dan pendapat. Berhenti di situ. Anything kalau clear cut, halal haram, apa-apa yang ada dalam Quran Sunnah, tamat. Cukup. Kalau you masih layan pandangan, Allah sendiri kata, you telah derhaka pada Allah dan Nabi. Seakan ada manusia lebih tahu daripada Allah, lebih pandai dari Nabi. Akhirnya Allah kata, faqad dalla dalalan mubina. Allah confirm you telah sesat. Tapi masyarakat awam keliru. Kita ikut majority. Ada tak Quran suruh ikut majority? Tak ada. Ada Quran larang ikut majority. Wa in tutik aktsara man fil ard yudilluka an sabil. Siapa yang ikut kebanyakan orang di bumi, Allah, dia akan sesatkan. Allah beritahu. You nak kata ikut-ikut, ada alasan tidak? Is there any dalil? Tak ada. Kalau you tak ada dalil, sekarang saya buktikan ada dalil. Quran yang suruh jangan ikut orang ramai. Bukan. You ikut dah. You nak ikut tok nenek, okey. Quran kata jangan ikut tok nenek. Wa iza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma alfaina ali aba'ana aw law kana abahum la yaqilun shay'an wa la yahtadun. Kalau saya ikut tok nenek saya taklah muslim. Yelah, betul. Kalau tok nenek betul, kita ikut. Yes. Kebenaran datang dari Allah. Ahab min rabbik. Ikut. Kalau tidak, berarti tak boleh ikut. Jadi bila kita nak cakap tentang Islam, jangan ikut pandangan. Kecuali, tapi relevan ke? Isu ini zaman Nabi tak ada. Bagus, saya setuju. Ini pakai ini boleh tak? Zaman Nabi mana ada speaker, mikrofon, ini jam-jam, handphone lagi kita. Boleh pakai. Nabi bagi kita dalam Sahih Muslim, antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan dunia kamu lebih pandai. Saya tak campur. Nabi cakap macam tu. Nabi beritahu. Urusan agama akhirat you jangan campur. Urusan dunia kamu buatlah. Ikut selagi tak bercanggah. I see. Selagi tak bercanggah. Sebab itu dia ada panduan Quran Sunnah. Dan Sunnah pun kita kena hati-hati.
Sunnah Nabi yang sahih kita kena teliti. Kerana fitnah datang melalui orang kata sunat. Dalil tak ada. Walhal bukan. Bukan. Tapi orang suka pakai kalimah itu. Tapi orang kata Nabi sabda, hadis palsu orang bawa. Yang tak ada. Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, semua sudah ada. Tapi kita tak jadikan rujukan. Berapa ramai orang Islam baca kitab hadis? Boleh tanya. Saya mengajar merata kadang saya. Beriman pada Allah. Ya. Baca Quran. Baca. Hafal Quran. Sikit-sikit. InsyaAllah. Kan? 4 kul hafal. InsyaAllah. Inna a'tayna hafal. Wal asri insyaAllah yang pendek-pendek lah. Sebab itu umur kita pendek-pendek. Lepas itu Fatihah hafal. Bagus. Saya kata okey lah. At least dah hafal. You sayang Nabi tak? Sayang. Selawat atas Nabi? Selawat. Hafal dah hadis Nabi? Kena hafal lah? Saya tanya saya. You kata you sayang Nabi, hafal dah sabda Nabi? Dia terkejut. Kena hafal? Nah saja saya tanya. You kata you sayang dia. Kadang-kadang you tak sayang orang itu pun you hafal lagu Hindustan. Yes. Tapi dengan hadis Nabi tak hafal. Bagaimana you nak bukti kata you sayang Nabi? Contoh saja. Ya. Kata Nabi very simple. Innamal a'malu binniyat. Sahih Bukhari yang pertama hadis. Itu pun kita tak hafal habis. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim ialah orang yang jaga lidah tangan daripada mengganggu orang Islam. Supaya kita ini bawa keamanan, kebaikan. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa malu wa irduhu. Orang Islam dengan orang Islam yang lain, darahnya, hartanya, marwahnya adalah haram. Kita nak ambil, jatuhkan, aibkan dia. Kita tak kisah hadis Nabi. Bagaimana ya kita jumpa Nabi nanti? Allahu Akbar. Selawat dah bagus. Itu pun selawat yang Nabi ajar kita tak ikut. Kita buat selawat kita sendiri. Kita ingat kita ambil selawat lagi banyak, lagi baik. Nabi bila Allah perintah selawat, sahabat tanya bagaimana nak selawat. Dia dah ajar kita 7 cara selawat. Kita pergi buat cara kita lagi. Itu yang saya nak cerita. Tengok, kita ini pandai tak kena tempat. Kalau dunia pandai bagus. Bukan? Buat innovation. Ya, buat benda-benda baru urusan dunia. Nabi kata silakan. Agama sudah komplit. Sudah sempurna, jangan ubah. Jangan tambah, dah cukup lah. Just follow saja. Itu kelebihan umat dulu. First generation, second, third. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh. Umat dulu. Umat kita sami'na wa sa'ina. Saya ada cara saya. Seakan-akan ini cara Tok Syekh, Tok Guru lebih hebat. Ya, kalau Syekh itu Tok Guru ajar kamu dengan ada dalil dari Quran dan Nabi tunjuk, alhamdulillah ikut. Tapi ini dalil tak ada. Oh, dia kata dia mimpi. Oh, sekarang pun nak mimpi. Pernah dah sahabat cerita, aku mimpi. Mimpi itu you simpan. You tak boleh jadi hukum lagi. Ya, agama bukan berdasarkan mimpi. Berdasarkan dalil waqi' yang jelas. Apa yang Nabi telah sabdakan. Nabi tak pernah sembunyikan. Apa saja Allah wahyukan, dia sampaikan. So that is how kita beragama. Jangan ikut pandangan. Kalau ikut pandangan saya boleh cakap apa yang suka. Apa yang tak boleh. Saya suka. Sebab pandangan peribadi kan. Kita boleh cakap apa-apa saja. Tak boleh. Ini agama, amanah. Nabi pun tak cakap ikut suka dia. Semua dipandukan oleh wahyu. Ada melalui Jibril, ada yang tidak melalui Jibril. Sebab itu ada hadis qudsi. Kan? Jadi kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi adalah manusia yang tak cakap ikut nafsu. Ikut apa diwahyukan oleh Allah. Tengok, dia itu diutuskan oleh Allah. Dia pun tak berani cakap melainkan bila ada wahyu. Imma wahyu direct, imma wahyu melalui Jibril. Kita kena hati-hatilah. Jadi beragama very simple.
everything sudah lay out. Dalil sudah ada, Quran clear, hadis Nabi yang sahih semua dah ada. Tapi kita sampai hari ni beragama macam tak clear lagi. Masih duk raba-raba, duk cari-cari yang tersurat. Apa yang nak cari lagi? Urusan ibadat everything dah complete. Halal haram dah complete, bain. Al halal bain wal haram bain wa bainahuma mutasyabihat. Hati-hati. Grey area tinggal, senang saja. Nabi kata dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Urusan ragu-ragu tinggal. Kerana urusan agama tentang hukum halal haram tak ragu-ragu, clear cut. Contohlah. Jadi saya rasa untung bila kita mengkaji Quran dan hadis Nabi yang sahih dan kita ikut. Mana saja kita pergi Europe sekarang, people follow Quran hadis. Europe Mereka orang sana banyak membaca. Kita di Asia ini banyak mengikut, orang membaca. Dan kalau baca pun tak jadikan Quran hadis sebagai bacaan. Buku lain. Buku Tok Guru ini, Tok Syekh itu. Europe you don't play with them. Saya selalu berdakwah di Europe. Masuk penjara. Di US, di di Europe. Sana orang baru masuk Islam. You don't talk nonsense to them. You nak cakap tentang Islam, dia ask for dalil. Oh, Masya Allah. Because they read. Dia umat suka membaca. Umat iqra. Bukan. Kalau you boleh buktikan, dia follow. Dan kadang-kadang kita terkejut tengok sikap orang sana. Dia berjalan, dia pegang Sahih Bukhari. Oh, Masya Allah. Check. You cakap apa? Prophet said. Ayo check. Kita kadang-kadang pernah saya ceramah satu tempat, itu dah berapa puluh tahun dulu. Saya cerita Bukhari, Muslim. Lepas tu orang tua-tua jumpa saya. Ustaz, kita ingat mazhab ada 4 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Yang Ustaz Bukhari, Muslim ini datang mana? Saya pun terkejut. You tak tahu kah? Bukhari ke Muslim tak tahu? Dia tak pernah dengar. Yelah, kesian. Ya. Anak imam cakap, syekh cakap, Tok Guru cakap, Rasulullah punya hadis tak didedahkan. Saya pun terkejut kerana saya ingat orang Islam, orang tua-tua sepatutnya kena tahulah siapa itu Imam Bukhari. Tapi dia tak tahu, dia pelik, dia rasa pelik. Saya pun pelik juga. Bagaimana you tak tahu? To show how ignorant we are. Saya nak salahkan siapa? Saya tak bisa orang awam tak tahu. Saya selalu kata, kenapa orang yang kata berilmu tidak beramanah? Nak cakap tentang Islam, ingat Islam Allah punya, bukan you, bukan saya punya. Mesti ada dalil daripada Allah. Yes. Kemudian caranya mesti daripada Nabi, bukan daripada Tok Guru, saya punya cara. Tidak. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is the way. You ignore itu, you know you telah sesat. Faqad dalla dalalan mubina. Begitulah perkongsian kita. Masya Allah. So daripada perkongsian, kita nampaklah sebenarnya Al-Quran ni bukan, dia adalah satu pegangan hidup, wahyu. Tapi kita tak boleh memandai-mandai lah bahasa dia. Tak boleh terjemahkan ikut nafsu. Ya, tak boleh terjemah mandai-mandai. Ini wahyu. Tak boleh terjemahkan ikut nafsu. Ya. So lah, jadi harapan kita, semoga orang yang melihat podcast kita ni insya-Allah ada terdetik lah dalam hati. So dia tahu walaupun Al-Quran ni pegangan, tapi dia tak semudah tu. Bukannya semudah macam kita baca novel, ambil ayat, post. Kita, it's a good benda lah untuk kita share. Tapi make sure yang kita tak gunakan nafsu sendiri lah. Correct. Jadi insyaAllah soalan terakhir, saya pun tak sedar berapa minit dah agaknya ni. Tapi seronok kan kita berbincang pasal Al-Quran. Soalan terakhir kita untuk episod kedua kali ni, insyaAllah Ramadan makin dekat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Semoga kita dapat masuk ke dalam Ramadan, kita dapat beramal dalam Ramadan tahun ni, insyaAllah. Amin. Cuma kita perlukan nasihat daripada Syekh Hussein last. Biasanya orang kalau masuk musim Ramadan ni, dia automatik, 1 juzuk kena habis sehari.
Alhamdulillah. Dia akan automatik satu juzuk habis. Oh, saya Ramadan tahun lepas saya khatam, tahun ni saya kena khatam, which is on Ramadan. Apa pesanan share untuk orang-orang macam saya ni lah kan, biar baca Quran tu start daripada sekarang, hari ni. Bukannya baca bulan Ramadan, lepas tu tinggal tutup Quran, tunggu pula tahun depan baru buka Quran khatam. Apa nasihat untuk orang macam ni biar dia istiqamah baca Quran? Dan akhir sekali nasihat persediaan kita ni, rohani jasmani kita ni untuk memasuki masya-Allah Ramadan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita doakan pertama supaya Allah beri kesihatan pada kita, supaya kita berkesempatan menyambut Ramadan akan datang. Amin. Kerana Ramadan itu satu bulan yang begitu bermakna, ya. Yang mana tujuan Allah wajibkan kita puasa bukan nak menyusahkan kita, bukan nak jaga kita body weight ke, ya, nak korang makan, bukan korang makan pun berbuka makan banyak kita juga. makan belanja lebih teruk daripada bulan lain. Hanya masa kita tukar je. Siang dah tak boleh makan, kita makan buka dah satu. Dia macam balas dendam pula. Balas dendam tak lah. makan pagi, tak makan tengah betul, semua dah himpun malam. Kita malam berapa kali makan? Iftar satu, lepas sembahyang maghrib dua, lepas tarawih tiga, lepas tu nanti ada pula supper kan? Macam-macam. Tapi ala kulli hal, ingat tujuan Allah suruh kita berpuasa pertama supaya bertakwa pada Allah, la'allakum tattaqun. Tujuannya itu, kalau niat kita betul, puasa bukan sekadar tak makan tak minum, kita mesti berusaha untuk mengawal ya nafsu ammarah kita bisu kepada nafsul lawwamah dan nafsul mutmainnah, supaya tenang, sabar, positif, everything become positive, tukar yang prasangka buruk prasangka baik, yang negatif positif. Dari cari kesalahan orang, cari kesalahan diri. You should have that kind of plan. Yes. Okay. Now, orang baca Quran pula. Bagus. Kalau you rasa bulan Ramadan lebih senang baca kerana tak banyak aktiviti, makan minum korang, jadi you guna baca, no problem. But jangan berhenti saja di Ramadan. Selepas tu sambung terus. Supaya Quran jadi panduan hidup kita. Apa nak cakap dengan orang dalam Ramadan, bulan Ramadan, baca Quran. Allah berfirman, bukan saya cakap. Kan? Bagaimana nak berlaku adil pada orang, bagaimana menjaga apa yang Allah bagi tahu. Hutang orang perlu bayar dah, apa yang Allah bagi tahu. Macam-macam dalam Quran. Bayar hutang, muamalatnya, munakahat, jinayatnya, syariat, semua cukup. Jangan kita baca tapi tak faham. Sebab itu saya pernah jumpa kawan-kawan saya yang belum Muslim ini. I said, do you like to have a Quran? Kalau you like Mandarin ke, English ke, kita ada. So dia suka, saya bagi English dia. Says, you are not yet a Muslim, but remember this book also is for you. Yang you just read. This is a gift. 2 tahun lepas tu saya jumpa dia. Apa dia cakap dengan saya? He said, Sheikh, thank you. I have read the whole Quran, the meaning. Dia kalau cakap dengan saya macam dia sudah Muslim. I learn a lot. Dia kata, I was surprised the Quran talk so many things. I thought the Quran is semayang lah, puasa lah, haji lah, umrah saja. Dia talk pasal relationship between we, our parents, business, how to eat, how to drink, about life, about marriage, about divorce, rujuk, faraid, so many things. Surprising dia kata. I hope a lot of people will read the Quran. Oh, Masya Allah. It make me masuk Islam lagi. Pak you tengok dia bercakap, dia ada rasa macam dia ada percaya Quran. Hanya of course lah, hidayah itu lain. Tapi alhamdulillah, saya minta supaya you cannot read the Quran and you are not yet a Muslim. So I want you to read the meaning saja, please. At least you have some understanding. What is the book Al-Quran? Dia bukan cerita
Wahai Arab saja, wahai Melayu, Melayu tak ada. Ya, kecuali orang salah terjemah dulu, ada orang salah terjemah. Macam mana boleh? Dia kata, Allah kata, wal asri innal insan lafi khusrin. Okey. Kebetulan ada satu menteri nama Dato' Asri. Allahu Akbar. Ini dahsyat dia guna Quran untuk politik. Dia kata untuk dia pula. Allah. Kalau ikut dia rugi. Illa lazina amanu. Amanu dia terjemah illa lazina amnu. Oh yo. Oh dahsyat. Sudah jadi UMNO. Dalam politik akhirnya dia kalah. Kalah Di kawasan yang dia bertanding dia kalah. Tak ada betul ni. Betul. Oh yo. Jangan main-main ayat Quran you, jangan permainkan ayat Allah. La quwwata illa billah. Pasal Allah benci orang yang fitnahkan agamanya. You nak cakap yang betul ke dia, lebih baik jangan cakap. Betul. Tak tahu baik diam je dah. Amanu diterjemahkan kepada amnu. Amnu parti. You nak jadi amnu kan, tak apa, no problem. Tapi you jangan salah terjemahkan demi kepentingan politik, tak boleh. Itu yang saya nak cerita supaya kita faham. Jadi kita dah baca. Saya galakkan kalau boleh tahun ini kita masuk ke fasa baru. Selepas kita baca 100 ayat contoh, okey, berhenti seketika baca makna dia. 100 ayat baca, berhenti baca masuk pula. Okey. Makna dia. Okay. Just makna dulu. Kalau ada waktu baca tafsirnya. Okey. Baru kita dapat menghayati. Okey. Ini mission baru ni. 100 ayat kita baca, lepas tu baca pula maksud. Itu tafsir. Supaya kita faham. Jadi bila orang baca Al-Quran tu kerana kita sudah biasa, dapat mengikut, tambah khusyuk dalam solat. Yes, betul. Baru Quran ini Allah kata, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini miracle-nya, dia adalah penawar syifa. Membawa rahmat kepada orang yang beriman. Kalau kita baca Quran tak aman. Baca Quran sakit hati ke orang, benci ke orang. No? Berarti something's wrong tentang diri kita. Yes. Because Quran is a shifa. Sepatutnya dia penawar. Kalau you ada negatif sudah jadi positif. Prasangka buruk, prasangka baik. Rahmah. Semakin baca Quran, semakin lemah lembut kita. Semakin kasih sayang, rahmah. Bukan semakin baca semakin judgmental, attack orang saja, bukan. Kamu semua salah, aku saja betul. Bukan begitu. So please, niat kita kena betul. Niat puasa untuk apa? Kita tak mau kita puasa, apa nak buat? Semua orang puasa, saya puasa lah. Tak puasa kena tangkap pula dia. Jadi dia buat puasa bukan atas dasar iman, atas dasar kebiasaan. Bukan. That means sebab itu dia tak dapat apa-apa kesan. Sebab itu kata Nabi, kam min sa'im laisa lahu min saumi ila ju' wal atas. Berapa ramai orang puasa, apa dia dapat? Dahaga dan lapar dan dahaga, ya. Puasa is more than that. Niat kita kena betul. Saya nak mencari keridaan Allah. Saya nak supaya ketakwaan saya bertambah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya ada ketakwaan. Jadi kalau dalam pengalaman saya, jangan pula orang yang puasa tak sembahyang. Oh, itu nanti dia ada problem juga. Kalau umat kita ini kalau puasa alhamdulillah rajin. Di waktu yang sama dia tak sembahyang. Betul. Ada setengah orang bulan ini pula sembahyang rajin. Dengan terawih-terawihnya masya Allah penuh semua. Lepas tu fardu dia tinggal. Lepas puasa saja bye-bye. Ya, puasa pun bye-bye, sembahyang pun bye-bye. Jangan sampai begitu. This should be the best month for us to train, discipline ourselves. Supaya masa depan kita terus menjadi orang yang lebih baik. InsyaAllah. Ya, dan begitu je harapan saya. Orang berpuasa ingat jangan hanya sekadar tak makan tak minum.
I highly recommend. Hmm. Kontrol nombor satu, mata kita, Mata. pendengaran kita, filter. Jadi saya dulu selalu ingatkan pada anak-anak, orang muda termasuk orang tua, this is the month to unplug all the media, TV, unplug. Jangan off on jauh susah. Tarik Tutup terus, unplug terus. and then you connect yourself with Allah. Disconnect dengan dunia. Lepas tu Masya connect Allah. dengan Allah. Masya Allah. Supaya ada masa. Kalau tidak, there is not much difference. Macam itu juga. Dalam Ramadan, 2 Ramadan, lebih kurang sama. Yes, There yes, must be some changes. InsyaAllah. I believe, InsyaAllah. macam Nabi kata, siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan betul, niat betul, ikut SOP yang betul, Ramadan ila Ramadan mukaffar bainahum. Nabi dah kata, Ramadan ke Ramadan seterusnya, dosa-dosa semua dihapuskan. You become a new you lah. Masya Allah. Masya Allah. More positive, more productive, more united, tidak judgmental, tidak lagi kita was-was. You are sure of what you want to be. Show good example. InsyaAllah kita semua akan berjaya. Amin. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita doakan kita dapat keredaan Allah, InsyaAllah. ibadat kita semua diterima Allah. Dan kalau orang nak sembahyang tarawih, saya ingatkan, jangan buat asal buat, Betul. buat dengan betul lah. Tarawih ni sembahyang rehat-rehat, jangan sembahyang ekspres. Setengah orang asal buat, Tapi laju. tapi dia punya speed sampai kita nak cuba pun tak boleh. Bukan. Kita dia start Fatihah, kita pun start. Kita belum amin dia dah rokok. Allahu Akbar. Wah, Laju. lajunya. Kalau begitu, jangan sembahyang. Bukan wajib. Ialah sunat ya. Sunat, kena buatlah. Sembahyang tarawih ini tidak semesti immediate lepas Isyak. Asal malam. Ya, betul. Saya Kalau asal you solat pernah- malam kan. Kalau malam, actually solat ini Rasulullah SAW telah Sallallahu alaihi tunjuk wasallam. kepada kita. Dan kalau nak qiyam, kita solat tu tarawih, artinya solat rehat-rehat. Kata Aisyah, yustalli arba'a thumma yatarawwaha fa'atar. Dari situlah datang kalimat tarawih. Bukan nama solat, cara sifat semayang. Rehat. Rehat-rehat. Baca Fatihah, biarlah ayat satu, jangan berebut. Pokoknya rokok dengan tumak nina, sujud tumak nina, jangan expect. Kalau tak boleh buat selepas Isyak, rehat dulu. Rehat dulu. Buat kemudian boleh buat dua lepas itu rehat. Yes, yes. Take your time. Yes. Kita mungkin budaya kita dah terbiasa macam tu kot. Lepas Isyak aja. Asal buat. Nak kena Asal tarawih. buat. Ya bolehlah takut kalau kita lewat nanti hilang jemaah. Orang Betul nak lah, cepat yes. habiskan. Boleh juga, tapi biarlah buat dengan tenang. Biar ada quality. Bukan quantity. Yes. With quality. Sekarang kalau terlihat Mekah, Madinah pun solat tarawih 8 rakaat saja. Mekah Madinah. Asalnya begitu. Asalnya hanya zaman Umar bin Khattab, bila umat Islam dah bertambah, ada orang buat 20 lebih, 30 lebih, dan dia perintah Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari buat 8. Okey. 3 witir. Kerana itulah rakaat pilihan Nabi. Rakaat pilihan Nabi 8. 8 dan 3 witir. Kerana Aisyah kata, makana Rasulullah yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Yusalli 4 fala tus'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 4. Fala tus'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 3. 4 4 3 2 2 2 2 2 1 tu pulang. Ya, caranya berbeza-beza. Asal you buat dengan betul. Tapi kalau orang tak buat pun jangan marah. Yes. Kerana itu tidak wajib. Ya, hanya nak buatlah dengan betul. Supaya ada kualiti. Dan mudah-mudahan Allah tambah kesihatan, makbulkan doa-doa kita, doa yang cukup InsyaAllah, penting insyaAllah. sebelum buka puasa. Mhm. Ini
kaum ibu kena hati-hatilah. Kita tahu kaum ibu sibuk Kat nak dapur. siap buka puasa. Sampai terlepas pula Doa tu kan. Katalah 5 minit sebelum iftar Ha. dah duduk lah. Semua ready baca doa. Ada doa spesifik ya saya Tidak, share? dia doa Maknanya umum. apa kita nak baca-baca je? Ya, maka that is the best time. Makbul di sisi Allah. Yang Allah tak tahu lah. Jangan lepas peluang Sebelum berbuka. sebelum berbuka. Siapkan. Nak buka, ingat buka puasa tau. Bukan makan malam lagi. Yes. Iftar. Selepas tu baru asyak, baru makan. Baru makan. Bila iftar, tamar, ada buah-buah yang lain, Ada bawa air, sejuk-sejuk sikit air. Ha. air cukup. Ha. Jangan dia buka nasi lemak, roti canai. Nasi Itu biryani. bukan iftar. Itu saya akan makan malam. Betul, lepas tu bila nak solat tu, ya Allah floater. Lambat. Oh. Dan saya juga nak nasihat semua orang supaya kualiti kita iftar lebih baik. Ambil wuduk sebelum iftar. Okey, ambil wuduk sebelum iftar. Dah ready. Maknanya habis iftar, kita makan kurma, Makan makan buah terus sikit, boleh maghrib terus. Senang. Tak lewat solat kan? Tak lewat. Ini makan-makan lebih, lepas tu perut dah sakit. Kau tersandar dah. Sandar lagi lepas tu baru nak queue wuduk. Dah dekat isyak baru nak sembahyang maghrib. Ya, betul. Jangan begitu. Betul, Have betul. Kita quality kena ubah. Ramadan. Yes, Ubah. yes. Take your wuduk sebelum you nak buka. Jadi waktu dia doa lah. Yes. Doa. You jangan susah hati makanan tu depan mata Ya, kau. tak lari sebenarnya. Tak lari pun. Kenapa you takut sangat? Hmm. Jangan pula kita ni kadang terbiasa dengan bazar Ramadan. Itu sakit tu Ya, penyakit. itu kira bukan kita yang suka. Bangsa saya orang Cina pun seronok Betul, hati. betul lah. Kita nampak juga kalau saya ni pergi bazar kan. Makanan dia kata apa saja ada sekarang. Tak payah dia masak satu bulan. Tapi no problem lah kalau tapi jangan kita ingat saya dah tak makan tak minum siang. Sekali buka saya nak Bala dendam. Tentu dia. Ya. Mudah-mudahan kualiti puasa kita tahun ini lebih baik InsyaAllah. daripada sebelumnya. Doa kita diterima, solat kita diterima, Yes. dan mudah-mudahan Allah beri kejayaan InsyaAllah. pada kita semua dan juga orang-orang Palestin di Gaza. InsyaAllah. Yes, Ya, yes. Betul. kerana bulan Ramadan ada banyak kelebihannya. Ya, mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. InsyaAllah. Maafkan segala kesalahan kita. Amin. Kuatkan iman kita dan jadi kita khairu ummah, Khair ummah. iaitu umat yang bertanggungjawab terhadap Quran, wahyu dan sunnah Nabi dan berkewajipan untuk berdakwah kongsi pada orang yang belum Islam. InsyaAllah. Sekurang-kurang dia tahu apa itu Islam. Apa itu Islam? Yes. Lepas tu kita doa supaya Allah buka hati mereka. Bertambah umat Islam, bertambah bangganya Nabi kita Muhammad SAW, maka keadaan politik semakin kuat untuk agama InsyaAllah. kita. InsyaAllah. Itu harapan kita. InsyaAllah. Semoga Allah terima apa yang telah kita bincang dengan Brother Salman dari InsyaAllah. awal sampai akhir. Kalau adalah tersalah cakap kita, terlajak ke kemana kita minta maaf dan semoga Allah terima segala usaha kita. InsyaAllah. Begitulah InsyaAllah. nasihat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak terasa masa bergerak bila kita bersembang ni. Mungkin itulah, semoga waktu yang berjalan ni waktu yang berkat lah. Lebih-lebih untuk saya lah. Hari ni saya dapat nasihat banyak daripada Syekh sendiri. Tips-tips Ramadan tu nanti kita kena compile kan tu. Kita kena buat nasihat Ramadan daripada Syekh. Wah, baru orang kita dapat share dekat orang benda ni. Benda ni orang kena tahu, bukan kita je kan. Biar semua orang dapat manfaat. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua penonton setia kita episod 1, episod 2 ni. Alhamdulillah. Boleh saya tambah sikit Bismillah. lagi. Satu dari aktiviti yang kita buat juga bulan Ramadan. Kadang kita kalau Allah bagi rezeki, kalau orang nak sponsor buka puasa, ada satu ketika kita akan jemput keluarga saudara baru Aha. untuk buka puasa dengan kita. Okey. Kita buat di markas supaya mereka pun faham apa itu iftar. Ni yang Al-Karim jemput ni yang dah masuk Islam ke belum? Saudara baru yang masuk Islam. Okey. Ada keluarga yang belum masuk Islam. Oh. Family. Okey. So, kita undang bapaknya, ibunya, adik-beradik, come have dinner with us.
Dia dinner, kita iftar. So dia nampak kita macam mana suasana iftar tu. Kemudian Best. sebelum itu, setengah jam sebelum itu, kita minta dia datang awal supaya kita dapat menyampaikan sedikit dakwah, cerita what is Ramadan. Yes. Supaya orang tidak muslim faham. Ramadan bukan hanya kita saja. Puasa bukan untuk kita. Buddhism pun ada puasanya. Yahudi ada puasanya. Yes. Nasara ada puasa. Semua ada puasa. Hanya kita nak cerita supaya dia faham puasa kita bagaimana. Ni puasa Islam je, Ustaz. Bagaimana. Selepas itu pengalaman kita, semua orang nak tunggu sampai kita sembahyang tarawih. Ada setengah yang saya cerita tadi, orang yang belum muslim yang datang lepas tu nak ikut sembahyang tarawih. Kita tak halang. Silakan. Kita nak dedahkan. Dia tak tahu, dia nak cuba, kenapa kita halang? Macam orang bukan Islam kadang dia kata, I also want to fast lah. Can I fast? Yes. Boleh. Ni sekarang ramai muslim nak berpuasa. No problem. Hanya you tak dapat lah. Ya, keridaan Allah kerana you fast bukan kerana Allah. You nak latih saja. So you got lah on diet sikit, kurang lah you punya lemak sikit. Yes. Tapi jadi kita buat itu supaya ada pendekatan. Nice. Betul. Akhirnya setengah orang bila ada semayang, dia sendiri cerita kat kita. Your discipline, your prayer is so good, so powerful. I can feel the ada dia kata ada itu dia. Lepas tu kita tanya lah orang Islam, you semayang ada rasa? Tak ada apa-apa. Alamak. Because we take things for granted. Yes. You see, kenapa orang yang tidak muslim baca Quran dia boleh rasa? Betul. Kenapa kita baca Quran tak rasa apa-apa? Mengantuk ya. Allah mak penat buka Quran, mata pun Kuyu dah nak tidur dah kan. You see, because they want to know. Bila dia dah tengok nilai kita, dia sendiri pasal kita disiplin kuat. Kita semayang, Waktu solat tu dah ada. kemudian kita semayang tak akan takbir, imam tak akan start sehingga sah, rapat dan lurus. We check this. Okay. Ini Nabi suruh. Yes. Rapatkan saf, luruskan saf. Kita kena check semua dah okey, baru kita bagi signal imam ready to go. Baru kita start. Kita ajar that disiplin, tunjuk sampai dia pun jalan. Kalau body to body, feet to feet kita sentuh, ini saf yang best. Kita sekarang tengok, imam tu kata luruskan, rapat, tak rapat sampai hari ini. Pening kepala kita. Kadang-kadang kita pula, kita nak rapat, orang sebelah tu ke tepi pula. Tak faham. Dia nak space. Nampak sana lah sikit kan. Dia nak space. Dia tak tahu space tu syaitan masuk. Yes. Bukan. Rapat, Nabi kata rapat. Macam rapatnya para malaikat. Rapat. Caranya bila kata rapat, bahu bertemu bahu, kaki bersentuhan kaki. Itu kata rapat. Itu yang terbaik. That is the best. Saya doakan begitu adalah kualitinya. InsyaAllah. Jangan dia ikut suka hati, ikut ruangan, nak space langsung lah. Duduk rumah nak enjoy diorang. Itulah tambahan saya. Yes. Masya Allah. Itu pun kita akan masukkan dalam poin-poin kita lah. Jadi Alhamdulillah dah sampai ke penghujung ni dah. Setiap yang bermula pasti akan berakhir lah. Jadi Alhamdulillah episod 2 kita pada kali ni Masya Allah saya kirakan Alhamdulillah penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan untuk kita je, untuk semua orang kat luar. And bestnya kali ni adalah apa yang kita buat ni bukan untuk Muslim je, even non-Muslim pun boleh tengok. Dia boleh tengok apa yang kita sedang berbicara. Apakah Al-Quran, apakah kesimpulan tu dah ada. Jadi orang boleh Quran ni macam ni, Al-Quran ni untuk yang ni, siapa yang sampai Al-Quran ni dah ada jelas dah kat situ. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jazakallah khair, barakallahu fikum Datuk Syekh Husaini sudi memenuhi jemputan kita kat sini. Walaupun kita Ikhlas.com ni tak adalah podcast yang meletup-letup macam orang lain. Kita baru nak meniti, nak belajar. Tapi Alhamdulillah, terima kasih semua kedatangan Syekh hari ni, membawa berkat kepada kami semua, memberikan apa yang kurang tu ada lebihnya dekat sini bila Syekh datang, insya-Allah. Jadi kepada semua terima kasih banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi pada episod 3 yang akan datang. Saya Salman, hos anda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah khair.